Anda menonton Buletin Utama. Terima kasih memilih kami waktu ini. Saya Muhammad Ahmad Hamdan. Dan saya Hawa Rizwana Rizwan. Teruskan bersama kami di Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 472 kawasan di 5 wilayah iaitu Petaling, Hulu Langat, Sepang, Putrajaya dan Kuala Langat, Selangor mengalami gangguan bekalan air mulai jam 3 petang tadi. Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad, Air Selangor dalam satu kenyataan memaklumkan henti tugas disebabkan insiden pencemaran bau di stesen pam air mentah Jenderam Hilir. Aplikasi MySejahtera kini dilengkapi ciri-ciri baru iaitu fungsi Hotspot Tracker untuk menjejaki titik panas penyakit berjangkit termasuk penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Ciri baru ditambah baik daripada pengesan titik panas kes COVID-19 sebelum ini, turut berupaya mengesan lokasi sama bagi 3 lagi penyakit berjangkit iaitu denggi, rabies atau penyakit anjing gila dan demam campak. Masalah kesesakan jalan raya setiap kali musim perayaan khususnya ke Pantai Timur dijangka dapat diselesaikan apabila projek laluan Rel Pantai Timur ECRL siap pada akhir 2026. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata tempoh masa perjalanan ke Pantai Timur dijangka dapat dipendekkan kepada 4 jam menggunakan ERL berbanding lebih 7 jam menggunakan kenderaan. Amalan kunjung-mengunjung kembali memeriahkan suasana Aidilfitri tahun ini setelah kelonggaran SOP diberi. Bagi warga kota yang tidak pulang ke kampung halaman, Lebaran disambut bersama rakan taulan dan jiran tetangga bagi mengeratkan silaturahim. Ikuti laporan Juliana Syarin. Dikala orang lain meraihkan Aidilfitri bersama keluarga di kampung, suasana berbeza bagi petugas Barisan Harapan dalam sektor perubatan. Meskipun sudah memasuki fasa peralihan ke endemik, mereka tetap cekal dan komited memastikan operasi klinik dan hospital berjalan lancar. Laporannya bersama Safwan Sawi. Lebih 30,000 orang daripada pelbagai lapisan masyarakat berkunjung ke Rumah Terbuka Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg sempena Aidilfitri. Majlis Rumah Terbuka itu menjadi tumpuan selepas 2 tahun majlis seumpamanya tidak dapat diadakan susulan penularan pandemik COVID-19. Majlis berkenaan yang bermula Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri akan diadakan di Laman Sari Kompleks Sri Perdana Putrajaya Ahad ini. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjemput orang ramai untuk hadir ke Majlis Rumah Terbuka berkenaan setelah acara itu tidak diadakan sejak 2 tahun lalu berikutan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian menerusi bertemu kembali. Setelah 2 tahun menyambut Aidilfitri di bawah sekatan pergerakan, warga Malaysia di United Kingdom menyambut 1 Syawal semalam dalam suasana gembira. Kemeriahan dirasai apabila dapat berkumpul bersama sahabat handai dan rakan senegara. Laporannya bersama Haliza Hashim di London. Lazimnya tradisi ziarah pusara dilakukan pada 1 Syawal. Namun disebabkan sambutannya diawalkan sehari, ramai yang memilih untuk menziarahi pusara pada hari ini. Dalam kekalutan meraihkan Syawal lebih awal, ramai yang memilih untuk membeli juadah raya kerana tidak sempat memasak. Tinjauan wartawan pelatih Hidayah Hishamli mendapati perniagaan juadah raya menjadi rancak. Dan ini pula usaha murni sekumpulan anak muda yang sanggup jual lemang untuk kutip dana membeli katil bagi kegunaan penduduk yang mempunyai masalah kesihatan. Ridwan Rushdi Azri Ruslan mendekati kumpulan terbabit yang sudah memulakan inisiatif berkenaan sejak 11 tahun lalu. Kembali di Buletin Utama, keuntungan tinggi hasil kegiatan penyeludupan rokok antara punca aktiviti haram itu masih berleluasa meskipun langkah diambil pihak berkuasa untuk membanterasnya tidak pernah terhenti. Menurut Pegawai Pemerintah Batalion 4 Pasukan Gerakan AM PGA Superintendent Rizal Muhammad, kegiatan penyeludupan barang itu meningkat sejak 2 tahun lalu meskipun negara dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Seorang wanita kerugian wang lebih RM132,000 akibat terpedaya dengan sindiket Macau Scam yang menyamar sebagai pegawai Kementerian Kesihatan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kuala Lumpur, ACP Muhammad Mahidi Syam Ishak berkata, mangsa menerima panggilan kononnya untuk mengesahkan sama ada pernah mengambil ubat-ubatan secara berlebihan di sebuah klinik komuniti.
Kembali di Buletin Utama. Dua remaja ditemui lemas lepas sebuah jeti berhampiran pos pasukan gerakan AM PGA Gading-Gading di Sempurna Sabah runtuh semalam. Dalam kejadian berkenaan, 8 remaja masing-masing berusia antara 11 tahun hingga 19 tahun yang melepak di pondok jeti berkenaan jatuh ke dalam laut. Laporan itu tadi mengakhiri Buletin Utama. Hawa, perasan tak raya tahun ni dia punya kemeriahan tu sedikit luar biasa? Memang meriah dia luar biasa, Muhammad. Bukan saja mereka yang sambut dengan keluarga, tapi mereka yang sambut ketika bertugas juga bersama rakan-rakan. Oleh itu, kita nak kongsikan kepada anda visual corak-corik kemeriahan 1 Syawal yang disambut kaki tangan Bilik Berita dan hal ehwal semasa Media Prima Berhad yang mengakhiri paparan malam ini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.